Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya inspirasi dan moden restoran juga asas Fikri Subang Jaya menggambarkan cita rasa pemiliknya yang bukan sahaja mementingkan kuantiti makanan tetapi kualiti makanan yang disajikan. Daripada tradisional hinggalah ke barat, semuanya sedap. Terutamanya buttermilk chicken yang menjadi signature dish mereka. Terima kasih restoran juga asas Fikri kerana sudi menerima kunjungan kami. Kalau nak cari makanan yang unik dan sedap, pusing-pusing selanga dulu. Rasa manis coklat yang menepati cita rasa tempatan penghasilan daripada sebiji koko menjadikan coklat yang berkualiti dan mampu menembusi pasaran antarabangsa. Perbezaan antara coklat kita dan coklat orang lain ialah coklat kita merupakan memang 100% buatan Malaysia. Tanaman koko yang memerlukan penjagaan mudah namun memberi hasil dalam kuantiti yang banyak. Bersama selebriti muda Azhar Azmi yang semakin popular dalam kalangan penonton setia drama-drama tempatan. Aku minta maaf. Aku pergi ni pun sebab Delina. Tapi kalau kau tak bagi aku pergi, aku tak pergi. Aku tak nak jadi isteri durhaka. Sering membawakan watak antagonis, pelakon ini menjadikan sukan pemotoran lasak atau motocross sebagai hobi terbarunya memenuhi masa lapang. Arlia Munif, gadis Nona minggu ini, masih muda namun dia tidak takut mengusahakan perniagaan perabot lama dan terpakai sebagai pendapatan utamanya. Bisnes ni tidak semestinya sentiasa naik. So dari situlah kita kena kuat, kental dan teruskan semangat kita untuk berjaya. Pelakon yang semakin mencipta nama dalam lapangan seni ini juga sibuk menguruskan bisnesnya yang menjadi minatnya sejak dahulu lagi. Walaupun jadualnya padat, Azhar Azmi tetap meluangkan masa untuk melakukan pelbagai aktiviti sihat untuk meningkatkan stamina dirinya. Terbaru, dia sangat menggemari sukan pemotoran lasak atau motocross. Hobinya ini secara tidak langsung menjadikan dia berani untuk berdepan dengan cabaran dan memberi kekuatan untuk menempuhi kehidupan. Bukannya takut, tapi masalahnya I tak suka ambil kesempatan. Kalau macam ni, Bakatnya di dalam bidang lakonan membawa namanya kepada platform seni yang begitu mengujakan. Kebolehan selebriti muda Azhar Azmi membawa apa jua watak sering meninggalkan kesan di hati penonton drama dan mendapat pujian ramai. okey, sebenarnya Azhar masuk dalam industri seni ni tak dirancang. Ada pertandingan pencarian Dewi Remaja. Lepas tu Azhar pun macam, okeylah, tulis je lah. Hantar gambar pun adalah gambar yang paling buruk dalam dunia. Memang tak expect pun. Dia memang saya saja macam, benda kita main-main hantar je. Lepas tu tiba-tiba dapat phone call, dia kata, you are selected untuk pencarian Dewi Remaja. Anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik ini pernah menyepi selama 4 tahun sebelum kembali rancak memeriahkan dunia lakonan. First, Eka Lanifah, dia offer Azhar untuk pegang watak heroin cerita Cinta Fata Morgana. Tapi Azhar macam tak confident macam tu, Azhar tolak. Banyak kali Abang Eka dia kata, Azhar nak offer, nak bagi nama dekat TV3 benda semua. Tak boleh, Azhar tak boleh. Memang confident tu memang tak ada. Sebab tak pernah kan. Azhar cakap dengan Abang Eka lah, abang tak boleh. Sebab cerita ni, kita yang bawa cerita tu sama ada cerita tu naik ataupun cerita tu jahanam. Abang Eka kata tak apa. Abang guide. Kau ikut je abang apa benda semua. Tak expect lah itu adalah first wave Azhar dalam industri orang kenal. Sebenarnya sebelum daripada Dewi Remaja, masa Azhar umur 15, Azhar start dengan Extra. Lepas tu untuk buy scene pula. Lepas tu up jadi daily. Nanti dah, Alhamdulillah. Dia semakin menyelah apabila diberi kepercayaan membawa watak Juwita di dalam drama bersiri paling popular di TV3, Nur. Azhar lagi selesa antagonis sebenarnya. Sebab dalam acting wise, karakter yang macam antagonis ni dia different, dia bebas, dia boleh main besar. So macam kau nak buat apa pun boleh. Tapi kalau macam karakter yang baik, so kita tak boleh, kena ada dia punya limit dia kat situ. So apa yang Azhar dapat sekarang ni is more than enough. Sebab Azhar tak expect pun yang sampai this level. Just because of arwah ibu dengan ayah dia support apa yang Azhar buat. So sebab tu Azhar teruskan sampai hari ni lah. So far Alhamdulillah apa yang Azhar ada setakat hari ni, Azhar sangat-sangat bersyukur. Kalau ada rezeki lebih, Alhamdulillah ada. Tapi Azhar pernah ada impian yang Azhar nak keluar daripada ni. For example, kau dapat pergi ke Indonesian punya market pun, Azhar dah sangat happy.
Sekiranya tiada jadual lakonan, Azhar lebih gemar mengisi masa lapang dengan melakukan pelbagai aktiviti lasak. Selain menyihatkan badan, aktiviti ini juga dapat membina keyakinan diri. Sebenarnya Azhar suka aktiviti lasak. One thing motocross ni is different dengan sport-sport yang lain because of you need to catch up semua dalam satu masa. Okay, for example yang Azhar boleh bagi, if anything emergency happen lah waktu tu, time tu lah kau nak catch dengan kau punya clutchnya, dengan kau punya brake-nya, dengan brake tangannya, tak boleh brake tangan lebih, kena brake kaki lebih. Benda-benda macam tu yang macam kita kena cepat bertindak. Sebelum ni, yang selasak yang Azhar buat, sejauh lasak dia adalah macam panjat gunung, main basikal, long distance punya run. Tapi bila Azhar berkawan, so Azhar didedahkan dengan sport motocross. So why not? Give a try, we don't know. And plus Azhar memang suka motor. Gadis lasak ini sedang mengenali hati budi seseorang, namun dia lebih senang berbicara perihal kerjaya seninya. Azhar sebenarnya kalau kata pasal pasangan tu, Azhar tak ada memilih pada rupa ke, pada apa ke. As long as sebenarnya dia faham kerja, kita punya minat and supportive, I think boleh tolerate, tolak ansur, senang buat bincang, apa semua, I think is more than enough kot. Yang benda lain-lain tu kita boleh create. Prinsip hidup Azhar senang. Just do whatever yang make you happy. As long as you know benda tu betul, salah, itu dah cukup. Pokok mengkudu merupakan sejenis tumbuhan berbuah yang mudah didapati di seluruh Malaysia. Ia juga dikenali dengan nama botaninya iaitu Morinda. Ratu herba ini amat terkenal dengan khasiat dan kebaikan tersendiri. Menyedari hakikatnya, usahawan buah mengkudu Sufiah Muhammad Top nekat memperluaskan penggunaan herba ini. Inilah ladang mengkudu yang kami usahakan. Keluasan ladang mengkudu ni 5 ekar dan ada 2,000 batang pokok. Sangat berkhasiat kan? Ratu herba. Banyak produk yang kita hasilkan berasaskan mengkudu. Wanita ini pernah mengusahakan spa kecantikan sebelum bertukar angin mencuba cabang pertanian sebagai punca pendapatan. Anak bongsu daripada 6 adik-beradik ini juga percaya setiap cabaran yang dihadapi adalah penguat untuk dia lebih berusaha. Hasil semaian mengkudu dapat membuahkan lebih 150 sehingga 300 kg buah dalam seminggu. Selepas kita bawa balik buah mengkudu ni daripada ladang, kita akan bersihkan dan buang kulit dia. Lepas tu kita tapis, masukkan dalam bekas. Kita akan peram dia selama 4 hari. Selepas 4 hari itu kita kisar dia. Lepas tu lepas kisar kita akan masak dan kita akan jadikan jus cold gel. Kita akan masak selama 3 jam. Minatnya terhadap buah herba ini telah membuka ruang dan peluang untuk lebih serius dalam pertanian yang diusahakan. Sentiasa optimis dalam membuat keputusan, Sufiah tidak pernah lokek untuk berkongsi ilmu tanaman bersama penduduk setempat terutama kepada golongan wanita. Jika di kampung-kampung, buah ini sering ditanam dan dibiar merata di tanah begitu sahaja. Bauannya yang sedikit tajam kurang mendapat perhatian ramai meskipun terdapat banyak manfaat di dalam ratu herba ini. Pokok mengkudu ni tak ada bermusim. Dia sentiasa berbuah sepanjang tahun. Dia senang dijaga, cuma kita perlukan baja menjaga pokok dia supaya subur. Pokok ni dah berusia 20 tahun, jadi dia sudah tua dan kurang mengeluarkan hasil. Jadi kita cantam supaya pokok ni akan jadi semula subur seperti baru tumbuh. Jadi dia akan mengeluarkan buah yang lebih banyak. Buah mengkudu paling popular digunakan di dalam kesihatan sama ada secara dalaman mahupun luaran. Selain dijadikan jus cordial, daunnya juga banyak kegunaan. Bukan sahaja digunakan sebagai balutan bertungku untuk wanita berpantang, ia juga boleh dikeringkan dan dijadikan minuman teh herba yang tinggi khasiat. Memandangkan rasa dan bau jus buah mengkudu asli kurang menyenangkan, Sufiah menghasilkan jus cordial mengkudu yang mempunyai rasa lebih manis dan sedap.
Buah mengkudu ni diproses dan kita akan jadikan produk seperti ubat gigi, cengkudu. Mengkudu ni memang sangat ajaib lah. Kalau kita tak cakap pun semua orang tahu kan. Memang banyak khasiat. Memang kami bersyukur dapat tanah yang subur ni. Impiannya mahu menjadikan mengkudu dan herba lain sebagai alternatif terbaik bagi menjaga kesihatan dan makanan tambahan yang bebas bahan kimia. Mencabar diri untuk mencuba sesuatu yang baru harus diiringi semangat yang luar biasa dan tekun berusaha. Bidang yang memberi hasil lumayan ini harus sentiasa diterokai untuk kehidupan yang lebih bermakna. Coklat mempunyai kuasa yang luar biasa. Selain keenakan rasanya, ia juga dapat memberikan keceriaan dan dapat menghilangkan tekanan. Terdapat pelbagai jenis coklat dan setiap jenis coklat ini mempunyai kebaikan dan kandungan vitamin yang tinggi. Daripada biji koko, maka terhasillah coklat. Coklat boleh digunakan dalam bahan masakan ataupun penghasilan kuih muih sama ada tradisional hinggalah moden dan juga di dalam rawatan kecantikan. Reality membawakan variasi coklat. Sebiji koko yang diproses menghasilkan keenakan pelbagai rasa coklat yang mempunyai penggemarnya tersendiri. Coklat antara pemanis yang cukup popular di strata dunia dan bagi pencinta coklat, mereka mampu membezakan coklat yang berkualiti tinggi maupun sebaliknya. Memasuki sekitar tahun 1990, tanaman koko banyak diperoleh di semenanjung Malaysia seperti di negeri Pahang, Perak, Selangor dan Johor. Tidak ramai yang berani untuk meneruskan tanaman ini atas beberapa faktor. Namun bagi petani muda ini, dia memulakan tanaman koko kerana ingin tahu rasa sebenar koko sebelum diproses menjadi coklat. Nama saya Ning. Sekarang ni kita berada di kebun, nama kebun ni Dusun Merdeka. Setiap buah ni kita nampak ada dalam keberatan 350 gram sehingga 700 gram. Lagipun setiap buah boleh katakan adalah satu bar coklat. Buah koko ni bila dia sudah matang, rasanya macam manggis atau durian Belanda. Isinya masam manis. Lagipun tapi biji dia memang pahit lah. Biji dia jika kita makan terus tu memang tak rasa sedap sangat. Tapi lepas jika diproses kepada coklat memang hasil dia rasa dia memang berlainan lah. Bagi memastikan biji koko itu sudah matang, ia akan diperiksa dan digoncang terlebih dahulu. Jika isi dalamnya longgar daripada kulit, ia sudah sedia untuk menjalani proses seterusnya. Awal-awal sebenarnya saya nak rasa coklat Malaysia. Buatan Malaysia dengan koko yang ditanam dihasil daripada Malaysia dalam semenanjung ke di Sabah Sarawak. Tapi awal-awal masa tu bila saya tanya sebarang pembuat coklat, pengilang coklat, tak ada seorang pun yang buat coklat dengan tanaman hasil daripada sini. Biji koko yang mempunyai rasa pahit sebelum diproses adalah bahagian penting pada buah koko ini kerana ia dapat menghasilkan coklat yang diperlukan. Saya memang menggalakkan jika sesiapa yang berminat menanam koko tu secara dalam tepi rumah ke tanamlah pokok koko kerana koko ni memang sihat dan sesuai untuk cuaca kita. Di dalam bandar pun tak apa, satu pokok, dua pokok, daun dia memang besar jadi tak payah sapu-sapu, kutip pun boleh. Hasil tanaman koko yang berkualiti sentiasa menjadi keutamaan di dalam penghasilan coklat yang sedap dan eksklusif.
Kafe Seniman Kakao, keunikan namanya sahaja sudah membayangkan rasa manis coklatnya yang semakin menjadi pilihan ramai. Tarikan kafe kita ialah sebenarnya coklat. Tapi perbezaan antara coklat kita dan coklat orang lain ialah coklat kita merupakan 100% produk Malaysia, daripada koko yang digunakan, gula yang digunakan dan juga butter ataupun mentega yang kita gunakan memang 100% buatan Malaysia. Jadinya kita tak import produk daripada Madagaskar ke, Mexico ke, di mana selalunya koko ditanam di sana lah. Jadinya untuk orang-orang yang penggemar coklat, dia nak rasa perbezaan semua coklat-coklat dari semua negara. Macam ada peminat-peminat koko yang daripada luar negara, dia akan datang dan rasa, oh macam ni rasa coklat Malaysia. Beberapa langkah dan proses perlu dilalui agar kualiti coklat tidak terjejas. Malah mereka juga tidak takut untuk mencuba teknik baru di dalam menghasilkan coklat. Biji koko daripada Seniman Kakao ini akan dipanggang terlebih dahulu selama 15 hingga 25 minit dengan menggunakan mesin khas. Lepas kita panggang, kita akan, proses ni dipanggil winnow. Which means kita akan pecahkan biji koko tadi kepada pecahan-pecahan yang lebih kecil. So kita panggil koko nips. Pecahan biji koko tadi akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin yang juga direka khusus untuk mengisar biji koko ini sehingga halus. Dalam proses ini, pecahan koko akan menjadi coklat dan coklat liker akan terhasil, namun tidak bermaksud coklat itu mengandungi alkohol. Coklat akan disejuk beku terlebih dahulu selama 2 minggu sebelum dituang ke dalam acuan. Kafe coklat ini berjaya menghasilkan sehingga 5 produk yang mempunyai rasa dan keunikan tersendiri. Kita ada 5 products of dark chocolate. Kita ada yang biasa, plain. Kita ada chili, kita ada cranberry almond, kita ada coffee and kita ada yang cocoa nips. Kalau dah berani nak cuba rasa coklat sebenar, boleh datang Seniman Kakao lah. Resepi mudah menghasilkan coklat adalah satu inisiatif dan usaha baru terutama kepada golongan wanita untuk menambah pendapatan utama mereka. Berbekalkan semangat ingin membantu mereka yang berminat di dalam penghasilan kek dan pastry, Anis Bakehouse menawarkan kelas menghasilkan variasi coklat dan sajian pemanis mulut. Coklat ni sebenarnya bukan saja kita boleh buat decoration ataupun kita buat kek. Kita juga boleh buat coklat sendiri untuk kita, kadang-kadang kita boleh hias juga atas kek coklat tu. So tak payahlah beli coklat-coklat yang kat luar sana, sebab coklat yang kita buat lebih, orang kata lebih menguntungkan dari segi kos. Coklat ni tak susah sebenarnya, okey. Coklat yang di luar sana dia dah siapkan satu milk coklat, di mana coklat ini dia punya kandungan lebih kepada susu dan gula. Dan satu lagi dark chocolate. Dark chocolate ni dia more healthy sebab dia kandungan koko dia lebih tinggi. So selalunya kita menggunakan, kalau buat coklat praline, kita menggunakan milk coklat ataupun kita mixkan dark chocolate dengan milk coklat. Dia lebih gemar menggunakan coklat gelap atau dark chocolate di dalam setiap penghasilan manisan ini kerana khasiatnya yang tinggi terutama kepada kesihatan. Selalunya kalau dia orang nak belajar tentang coklat, dia lebih kepada coklat yang ball tu, orang panggil truffle, okey. Yang itu banyak dia guna glukos apa. So content ingredient tu berbeza. So yang datang selalunya dia lebih kepada coklat yang simple sebab dia lebih suka buat door gift. Door gift ni senang untuk kita jualkan, satu tu baru RM1.50, cuma packaging dia kena cantik. Penjagaan suhu antara aspek penting untuk menghasilkan hidangan berasaskan coklat agar ia mampu tahan lama dan tidak cepat berkulat. Dia yang pentingnya kalau nak buat coklat ni, suhu bilik kita kena sejuk. Sebab kalau kita buat coklat dalam keadaan panas, bila kita nak kacau coklat tu, nanti dia punya suhu tu, sebab dia kalau boleh 40 ke 45 darjah Celsius, dia punya kita nakkan coklat tu cair.
kan, untuk kita masukkan ke dalam mold-mold yang kita sediakan. So lepas dah siap tu, kita mesti ada fridge untuk kita keraskan coklat dalam masa 15 ke 20 minit. Macam tu. So bila kita keluarkan tu yang penting, sebab bila kita keluar, kita kena pakai glove, kita kena make sure suhu bilik kita ada aircon, sebab bila sejuk, bila kita keluarkan, coklat kita tak senang cair dan tak melekat di tangan. Selain enak dimakan, sejarah tentang coklat juga seronok untuk dipelajari. Chocolate Museum yang terletak di Kota Damansara ini merupakan muzium coklat pertama di Malaysia. Melangkah masuk ke muzium ini, pengunjung akan teruja dengan barisan artifak coklat yang dipamerkan. Chocolate Museum ni ditubuhkan sebenarnya merupakan projek CSR daripada BR Group, di mana kita nak give back to the society lah. Kita nak educate orang ramai tentang coklat, di mana kita tekankan mengenai 3E, iaitu experience, education dan juga enjoyable. Di mana education tu kita mengajar orang ramai mengenai coklat dan koko, bermula daripada pokok sampai terjadinya coklat tu. Dan enjoyable juga kita tekankan bagaimana orang ramai boleh enjoy the coklat dekat Chocolate Museum melalui kita akan ajar dia orang buat proses coklat dan boleh rasa coklat tu live. Dan juga experience juga di mana public juga boleh datang dan experience sendiri macam mana suasana coklat di museum ni, and dia boleh tengok live macam mana coklat tu dibuat. So kita tekankan 3E itu kepada public so that dia orang boleh datang dan enjoy suasana live coklat kat mana di Malaysia ni lah. Melihat potensi yang ada, pemiliknya menubuhkan kilang coklat dengan gaya inovatif dan mahu setaraf dengan cita rasa antarabangsa. Coklat dibuat menggunakan teknologi moden dan mampu menghasilkan dalam kuantiti yang banyak. Aroma coklat yang segar membayangkan kelazatan rasa coklatnya secara semula jadi. Berbeza daripada coklat yang sedia ada, Fidani Chocolatier ini dihasilkan dengan begitu terperinci dan lebih istimewa lagi, ia dilakukan secara manual yang menjadikannya lebih mewah dan eksklusif. Yang ada di hari ini di Fidani semua adalah handcrafted. Meaning all the decoration and pembuatan dia semua manual by hand. Dekat Malaysia sekarang jarang ada factory yang buat handcrafted chocolate. Selalu pakai automated and machine. Fidani fokus more on kacang. So dia macam ada gianduja, hazelnut. Tapi kami juga ada menghasilkan coklat yang ada mango flavour, strawberry, coffee. Tidak dapat dinafikan, rasa manis variasi coklat sama ada digunakan di dalam penghasilan kek atau dimakan begitu sahaja menjadi tarikan utama sebagai pembuka selera. Daripada bidang tanaman koko sehinggalah kepada penghasilan cecair coklat, ia memberi kepuasan selain keseronokan untuk menjalani rutin harian. Manisnya coklat seperti manisnya sebuah kehidupan itu. Baru menginjak usia awal 20-an, dia sudah pun bergelar usahawan muda. Alia Munif berasal dari Sungai Petani Kedah. Minatnya dalam menghasilkan perabot membawa keuntungan yang cukup lumayan. Berkat sokongan sepenuhnya daripada keluarga terutama abangnya, Alia percaya setiap usahanya adalah berkat daripada doa dan restu keluarga. Gadis lunak ini tidak malu, malah dia cukup bangga dengan apa yang dimilikinya pada hari ini. Perabot lama dan terpakai jika diperbaharui dapat memberi keuntungan kepada mereka yang berminat mengusahakan perniagaan ini. Alia Munif, gadis berusia 21 tahun, memulakan perniagaan perabot dengan modal yang kecil. Perkembangan diri saya ialah saya merupakan graduan Diploma Investment Analysis dan sekarang saya sedang menyambung belajar dalam bidang saya sendiri iaitu dalam bidang keusahawanan. Tujuan saya menyambung dalam bidang ini ialah untuk saya mengukuhkan ilmu pengetahuan saya dan menerapkan apa yang saya telah belajar dalam bisnes saya sendiri.
tercetusnya inspirasi untuk buat bisnes perabot terpakai ni sebenarnya dengan idea saya tengok perabot-perabot terpakai ni sebenarnya boleh diguna pakai lagi. Seperti kita tengok kualiti semua cantik-cantik lagi. So dengan sedikit bantuan daripada adik saya dalam membaiki perabot ni, tercetuslah bisnes ni. Walaupun masih muda, namun dia berusaha untuk memajukan perniagaan yang kini menjadi pilihan masyarakat setempat. Selain penawaran harga yang berpatutan dan mampu milik, kualiti produknya juga adalah yang terbaik. Saya mencuburi bidang bisnes ni sebenarnya daripada saya kecil. Saya memang minat akan bisnes. Kayaknya sekolah rendah lah. Sekolah rendah tu saya dah start dengan aktiviti jual beli dengan kawan-kawan, iaitu dengan jual stiker, jual pemadam kecil tu. Lepas tu bila saya masuk sekolah menengah, saya join dropship. Saya belajar macam mana nak handle dengan customer, macam mana nak tarik orders, macam mana nak buat marketing. Lepas tu bila saya dah sampai tahap diploma, saya teringin sangat nak ada bisnes saya sendiri. Tercetuslah bisnes yang saya ada sekarang. Saya punya planning dalam 5 tahun ni ialah untuk mengukuhkan diri saya, improvekan diri saya, dan planning untuk bisnes saya ialah saya ingin membeli tanah dan buka gudang untuk kedai perabot saya. Anak sulung daripada 5 beradik ini gembira kerana adiknya turut sama membantu selain dorongan daripada ibu bapa yang menjadi gurunya untuk dia terus mempelajari selok-belok perniagaan. Cabaran dalam membuat bisnes ni seperti sedia maklum, saya di usia yang saya sangat muda ni, mestilah banyak cabaran yang perlu saya tempuhi di mana dari segi ilmu, dari kekurangan ilmu dan sebagainya. Tapi cabaran daripada segi seperti kita semua tahu, bisnes ni tidak semestinya sentiasa naik. Ada kalanya naik turun. So dari situlah kita kena kuat, kental dan teruskan semangat kita untuk berjaya. Bisnes ni ialah seperti satu puzzle di mana kita kena masukkan dan sesuaikan diri kita dalam bisnes. Untuk mulakan bisnes, semestinya kita harus mulakan dengan modal yang kecil. Jadi saya sendiri bermula dengan modal yang kecil, iaitu pada mulanya saya kumpul modal. Lepas tu saya cari tempat yang mempunyai kadar sewa yang rendah untuk saya mula bangunkan bisnes saya sehinggalah apa yang saya ada sekarang. Harapan dan cita-cita untuk bergelar usahawan berjaya suatu hari nanti sentiasa disematkan di dalam diri remaja ini bersama usahanya yang tidak pernah terhenti. Ramai dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya wanita, gemar melakukan senaman di pusat-pusat kecergasan. Selain melakukan senaman di bawah pemerhatian jurulatih, ia juga memberikan keseronokan dan kepuasan. Terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh kita lakukan asalkan tidak memudaratkan diri. Mendapatkan tubuh yang ideal dan sihat adalah idaman setiap wanita. Selain membantu menurunkan berat badan, teknik dan langkah senaman yang betul juga perlu bagi mendapatkan bentuk tubuh badan yang diinginkan. Program Body Fit ni memang betul-betul khas untuk orang yang ada target. Maksudnya kalau orang yang ada target nak turunkan berat badan dengan cepat, nak stamina semua, so dia memang patut join program Body Fit. Selain mengamalkan diet seimbang, usaha dengan rutin latihan yang berterusan juga membantu konsistensi tubuh badan menerima bentuk latihan yang dijalani. Sebenarnya kan, kalau you all nak buat fitness sekalipun, memang you all kena konsisten. At least you kena datang 2 ke 3 kali kelas seminggu. F3 Studio yang terletak di Gombak ini hanya menawarkan kelas dan latihan senaman khusus buat wanita yang mementingkan gaya hidup yang berkualiti. Kita punya trainer semua perempuan. Dia rasa macam seronok, rasa macam tak malulah. Kita happy, menghilangkan stres, dia boleh menurunkan berat badan. Aktiviti Zumba yang dilakukan secara berkumpulan ini tetap mengambil langkah pencegahan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita mengikut SOP dan bergantung kepada keluasan kita punya studio, kita hanya boleh menerima paling tinggi pun 25 orang sahaja. Walaupun masih di dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan, aktiviti sihat seperti ini membantu meningkatkan kecergasan diri dan membantu melepaskan tekanan. Kita nak bergerak, tujuan kita bergerak nak bagi you all berpeluh, nak bagi you all burn kan. So kalau you all tak bergerak, memang tak ada apa-apa efek lah. Oleh kerana saya seorang guru sebuah sekolah menengah, saya perlu bergerak aktif di sekolah dan selepas hanya beberapa minggu saya menyertai Zumba di sini, badan saya semakin cergas.
Kita makin fit, stamina makin tinggi. Lepas tu kita rasa cergas dan fokus untuk buat kerja. Hidup bagaikan sebuah roda. Putarannya mengajar kita mengenal erti kehidupan. Susah atau senang terpulang pada kita untuk mengemudinya. Apakah kisah perkongsian dalam segmen Inilah Kisahku pada minggu ini? Sama-sama kita saksikan. Setelah kematian ibu angkatnya, remaja ini terpaksa membawa diri menumpang kasih bersama insan baru. Lebih menyedihkan, dia tidak pernah bertemu keluarga kandungnya sejak 17 tahun lalu. Kalau boleh nak duduk dengan keluarga sendiri, family sendiri. Tidak seperti rakan-rakan seusianya, Nur Aiza Abdullah 17 tahun tidak pernah mendapat kasih sayang keluarga kandung. Dia hanya dibesarkan oleh ibu bapa angkat sejak lahir. Mama kata tak payah fikir sangatlah. Mama jaga adik daripada kecil, daripada lahir. Mama tak pernah anggap adik anak angkat. Mama anggap adik anak kandung sendiri. Tapi itulah saya rasa kehilangan lah bila mama pergi kan. Mendapat tahu tentang status diri ketika berusia 9 tahun, Aiza akui meskipun masih kecil, kekecewaan itu terbit di hati. Namun bersyukur masih ada insan lain yang sudi menerimanya. Selalulah terfikir kan, kenapa tak mak sendiri yang jaga kan, kenapa kena bagi kat orang. Lepas tu Aiza fikir, tak apalah, biarlah benda dah lepas kan. Apa pun alasan mak tu, diorang tetap keluarga Aiza lah macam tu. Kematian ibu angkat sejak 4 tahun lalu memberi kesan yang cukup mendalam. Dia kini terpaksa tinggal berasingan bersama bapa angkatnya dan hanya menumpang di rumah jiran. Hari-hari rasa menyusahkan sebab menumpang kan. Duduk menumpang orang bukan seronok yang menumpang orang. Kalau boleh nak duduk dengan keluarga sendiri, family sendiri. Bagi Maimanah Haji Zakaria, 50 tahun, dia sentiasa menganggap kehadiran Aiza adalah pelengkap kehidupan mereka sekeluarga. Tak ada. Maidah kata, sampai bila-bila dia sanggup duduk di sini. Duduklah di sini. InsyaAllah. Anggap dah macam anak sendiri. Jadi, apa yang saya makan, dia makan. Tapi nak bagi yang berlebih-lebihan tu tak adalah. Aiza yang pernah bekerja sebagai pencuci pinggan di sebuah restoran berdekatan rumahnya terpaksa berhenti kerana ingin menumpukan perhatian terhadap Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun ini. Pergi sekolah bawa bekal, Cik Mai masak, Aiza masak pagi-pagi. Tak payahlah bazirkan duit, bawa je apa yang ada kan. Walaupun nasi dengan telur bawa je. Maimanah yang juga turut bekerja sebagai tukang cuci di sebuah bangunan kerajaan turut dibantu oleh penduduk sekitar yang prihatin menyumbang barangan keperluan. Saya bagi semangat kat dia, kalau seandainya tak ada pun orang ambil tahu, sudah jangan fikirkan belajar. Kita nak belajar, kita nak berjaya, tak usah fikir orang lain, sudah. Tutup, aku kata. Kalau yang mana pun, kalau seandainya andai pun tahu keluarga, tak ambil tahu, tak usah ambil tahu. Allah sayang kita. Allah punya Aiza sebab Allah tahu Aiza kuat. Aiza bukan macam orang lain. Orang lain tak ada kemampuan apa yang Aiza ada. Meskipun pahit untuk diterima, Aiza beruntung kerana masih mempunyai tempat untuk menumpang kasih. Semoga kekuatan terus lahir dalam dirinya untuk menempuh kehidupan yang mendatang. Seleksi Telekom bukan sahaja terhad kepada satu warna sahaja, tetapi terdapat pelbagai jenis warna dan fabrik. Zara Aulia menampilkan kelainan agar dapat diterima ramai. Apakah idea baru cetusan mereka ini? Sama-sama kita saksikan segmen fashion dengan koleksi Telekom yang cantik dan selesa.
Rekaan telekong hari ini lebih menarik melalui sentuhan warna dan sulaman. Label Zara Aulia antara pengusaha yang menghasilkan telekong bermula hanya dari rumah sekitar tahun 2013. Butik telekong dan pakaian haji dan umrah ini sentiasa menjadi pilihan muslimah yang mementingkan keselesaan. Telekong ni kenapa saya bermula, dia ada kisah dia sendiri sebenarnya. Yang mana ketika tu saya pergi ke R&R untuk pakai telekong, susah nak dapatkan telekong yang betul-betul selesa, material yang sangat sedap, lepas tu dengan fit dengan muka. So kat situ saya terfikir kalaulah ada telekong yang best, saya boleh bantu orang lain selain daripada bantu diri saya sendiri dengan produk telekong ni. Why not saya try buat untuk telekong tu lah. So permulaan tu dengan hanya 6 helai telekong untuk yang pertama, hingga sekarang dah beribu-ribu helai kita jual. Bukan sahaja rekaan pakaian ke majlis, malah ketelitian dalam pemilihan material telekong juga sama penting. Kami menekankan material kualiti yang sangat penting itu sebab benda itu adalah benda pertama untuk kita beribadah. Antara pilihan yang sangat famous ialah macam kita banyak tekankan cotton, tapi kita pilih yang premium Japanese cotton. Itu antara yang paling hot selling sebab material tu bukan je sejuk, tapi dia bila kita pakai lama tu dia tak mudah kedut dan juga dia sangat selesa. Dan juga kita ada perincian sulaman dan juga kita celebrate colours. So kita memang banyak untuk telekong kita berwarna. Selain warna putih, telekong yang terlalu common, so kita wujudkan dengan colour-colour ceria, colour-colour yang kita bagi nafas baru yang lebih moden supaya kita nak semayang ni pun kita kan ada feeling kita suka, happy dengan kita punya pakaian solat sendiri. Selain pilihan kain yang sejuk, koleksi Zara Aulia juga menerapkan beberapa ciri unik dalam setiap rekaan telekong. Kita punya kelebihan, kebanyakan telekong kita ada hidden pocket berzip. Benda tu yang orang lain tak nampak lah. So maksudnya untuk memudahkan kita bawa barang ataupun pergi surau, kita letak duit, handphone supaya mengelakkan kecurian. Untuk koleksi hadiah-hadiahan ni, kita lebih fokus kepada koleksi telekong premium Meliora yang mana kita hasilkan dengan 3 versi, iaitu yang plain, basic, minimalist dan juga embroidery floral. Bagi mereka yang mahu mengerjakan ibadah umrah dan haji, butik ini turut menyediakan kelengkapan pakaian yang memudahkan mereka untuk menjalani ibadah. Selain daripada telekong, kita juga ada telekong umrah dan haji, di mana kita ada telekong mini dan juga kita ada koleksi jubah dan jubah seluar untuk umrah dan haji. Kita juga ada starter kit umrah haji, di mana satu set tu all in one semua ada untuk persediaan pergi umrah ataupun haji. Bersama arus digital yang semakin diterima ramai, mereka juga turut membuka jualan melalui atas talian kepada pelanggan. Beberapa yang tips yang kita selalu kongsikan dengan customer iaitu telekong ni kita kalau boleh memang elakkan daripada masuk mesin direct. So lebih baik masuk dalam net and then baru kita masuk dalam mesin supaya dia material tak rosak dan tak berbulu. Walaupun kita punya material ni memang material yang tak akan berbulu, cumanya dia lebih tahan lama dan juga penjagaan dia kalau boleh kita just lepas cuci tu kita letakkan dengan pelembut supaya dia kita pakai pun kita akan rasa selesa. Di hadapan Mira sekarang ini, antara signature dish yang terdapat di restoran Jubil Asas 15 Subang Jaya. Kita ada salted egg butter chicken, nasi lemak butter chicken, porter beer dan juga mojito. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami, Nona TV3. Dan jika anda ada apa sahaja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuza. Assalamualaikum. Dan isteri cabaran ditanya.